Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan slide berkenaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Batu Pahat dalam subjek pengurusan strategi kumpulan E. Okey, kami dari kumpulan E, Cawangan Kota Baru. Okey, kami ahli kumpulan seramai 4 orang. Nama saya Eddie Ransyah bin Muhammad Nordin, nombor 3 259848. Dan yang kedua ialah Siti Hajar binti Muhammad Yusof, 266343. Yang seterusnya Wan Hasliza binti Wan Hasan, 26641. Yang seterusnya Muhammad Asri bin Yusof, 259975. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas 28 kg dadah jenis metafetamin bernilai 1.008 juta ringgit untuk pasaran luar negara. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir berkata operasi dilakukan cawangan narkotik Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada 6 petang 13 September lalu. Katanya modus operandi sindiket itu adalah menyembunyikan dadah dalam beg dan diletakkan dalam but kenderaan. Kereta digunakan disyaki kenderaan curi kerana menggunakan nombor pendaftaran palsu. Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Latif berkata sejak Januari lalu hingga kini cawangan narkotik kastam sudah mematahkan pelbagai sindiket pengedaran dadah termasuk rangkaian antarabangsa dan merampas dadah. Okey, untuk pengenalannya adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Batu Pahat telah beroperasi pada tahun 1918. Pada ketika itu dipengerusi oleh pihak berkuasa kastam yang dipertanggungjawabkan kepada Pesuruhjaya Hal Ehwal Kastam Johor Bahru. Pejabat Kastam Batu Pahat beralamat di dalam Syahbandar. Bandar pengarah cawangan tersebut sehingga kini digunakan untuk aktiviti import dan ekspor antara barangan import dan luar negara seperti Singapura, China, India, Indonesia, Arab Saudi adalah ada hitam, ada krim dan garam, susu, 200, gandum, tembakau, candu, banyak lagi. Manakala barang tempatan yang telah diekspor di luar negara adalah minyak, pisang getah, biji timah, biji besi, buah-buahan dan sagu, ubi kayu. Pada tahun 1950, selepas Perang Dunia Kedua, Pangkalan Kastam Batu Pahat telah menjadi tumpuan kepada produk pertukaran dagangan antara pantai barat Indonesia. Amalan komersial yang telah dilaksanakan sehingga kini dan mengimport barang seperti biji kopi, kayu balak, kayu bakau telah mengubah barang tersebut kepada barangan makanan dan biskut dan lain. Namun seiring dengan perkembangan bandar Balikpapan dan perkembangan Peninsular Negara, peranan Kastam Batu Pahat turut berubah telah melibatkan aktiviti tanggungjawab dan bilangan keahlian bagi menghadapi perkembangan aktiviti yang semakin rancak. 2 buah bangunan pejabat telah dibina di kawasan di 2,400 kaki dari segi tanah 4 ekar di Share Depo Jalan Jaragan Batu Pahat. Kedua bangunan ini telah dibina pada November 1992 dan siap pada 8 Disember 1994. Ia telah diduduki pada 15 Disember 1994 meletakkan cawangan pengurusan cawangan cukai jualan dan perkhidmatan SST cukai dalam negeri, CDN, cawangan penyusuran, cawangan pengurusan dan unit PJ Marine dan lain. Jabatan di Syahbandar masih digunakan oleh cawangan import dan ekspor. Berikut adalah perkembangan awal Jabatan Kastam Diraja Malaysia Batu Pahat. Gambar rajah 1.1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah ialah agensi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab untuk mentadbir dasar cukai langsung negara. Dalam arti kata lain, Kastam Diraja Malaysia mentadbir undang-undang utama 7 undang-undang utama, 39 syarikat. Perniagaan teras mereka adalah mengutip cukai tidak langsung seperti duty import dan ekspor, duty exercise, cukai jualan, cukai perkhidmatan. Jabatan Kastam juga bertujuan untuk memudahkan perkembangan industri dan menjaga keselamatan negara, mencegah aktiviti penyeludupan yang boleh dilakukan melalui pelaksanaan zon perindustrian bebas, pengecualian jualan kepada industri. Berikut adalah carta organisasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri bin Yusuf, nomor 259975. Antara
Nama Operator Ekonomi Malaysia (OEM). Malaysia adalah antara negara perdagangan terbesar di dunia dan penyertaan arti oleh kedua-dua bank migrasi dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang menyumbang kepada pelbagai sektor pertanian seperti pembuatan elektronik dan teknologi maklumat. Pergerakan barang yang pantas dan selamat, dokumentasi minimum campur tangan manusia yang minimum dan boleh ramalan proses custom adalah utama penting untuk pelaksanaan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan perolehan pembekalan, pengedaran dan pemasaran secara global kepada sektor pembuatan dan perdagangan yang melaksanakan sistem inventory just in time. Sistem perdagangan global terletak kepada eksploitasi penganas yang boleh merosakkan dan mengganggu rantai yang berjalan dan secara tidak langsung menjejaskan keseluruhan ekonomi global. Mengendali ekonomi menggunakan atau AEO ialah konsep yang diperkenalkan oleh Rakan Kerja Kawalan Selamat merujuk kepada pengendali yang terlibat dalam pergerakan barangan di sepanjang rantai yang berjalan perdagangan antarabangsa yang telah mencapai penyelesaian keselamatan yang diperlukan dan diakreditasi oleh negara anggota. Skip AEO yang dibangunkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) adalah berdasarkan konsep yang sama. Yang keduanya adalah MySST, laman sesawan yang mesra pengguna yang sesuai untuk pelanggan mendapatkan segala maklumat tentang cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dalam laman sesawan ini mengandungi papan buletin maklumat tentang SST, pendaftaran baru, status pendaftaran dan pemulangan dan juga pembayaran. Untuk perintah Menteri Kastam PDK 2017 dan R3. Yang ketiga adalah MyGST, nama sesawan yang menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan membuat pembayaran GST melalui mengetahui tentang hak perundangan dan kadar cukai semasa berkongsi dapat dan maklum balas dengan pegawai GST juga menyediakan kod QR untuk mengakses portal GST melalui. Seterusnya kita pergi kepada isu dan masalah. Di dalam organisasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Batu Pahat terdapat beberapa isu masalah integriti. Antaranya ialah rasuah. Rasuah merupakan satu tindakan tidak bermoral yang telah dilakukan oleh kebanyakan pegawai-pegawai yang berpangkat tinggi di dalam sesebuah organisasi. Namun, rasuah juga boleh terjadi kepada pegawai-pegawai bawahan di dalam organisasi. Rasuah bukan sahaja berlaku di dalam organisasi di Malaysia, malahan banyak negara-negara maju di seluruh dunia. Yang keduanya adalah integriti. Selain rasuah, integriti, isu-isu integriti yang dihadapi adalah kes jenayah, penipuan, membawa dan penipuan barang yang dagangan secara haram, disiplin dan banyak lagi. Yang ketiga adalah pegawai dan anggota kastam yang telah berusaha tidak ingin mempelajari ilmu teknologi. Terdapat juga yang dihadapi di kalangan pegawai dalam organisasi yang telah berumur sekitar 50 hingga 60 tahun yang mengharapkan tugasan dan kerja dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang lebih muda. Dengan alasan mereka adalah tidak mahir menggunakan alatan teknologi seperti komputer dan lain-lain. Yang keempatnya adalah sikap kepimpinan yang lemah yang ditunjukkan oleh para pegawai atasan kepada anggota bawahan. Masalah dan isu yang lain adalah sikap pegawai atasan sering merendahkan pegawai dan anggota bawahan. Pegawai atasan juga tidak menunjukkan ciri kepimpinan yang baik serta cara komunikasi yang cekap dan efisien kepada anggota bawahannya. Akibat daripada itu, kualiti bekerja yang baik, dekat dan efisien sukar untuk dicapai.
dengan jaya dia. Sekian, terima kasih. Berikut ialah analisis SWOT organisasi. Analisis SWOT ialah rangka kerja perancangan strategik yang digunakan dalam organisasi, rancangan, projek atau penilaian aktiviti perniagaan. Oleh itu, analisis SWOT ialah alat penting untuk menganalisis situasi yang membantu pengurus mengenal pasti faktor organisasi dan persekitaran. Terdapat dua dimensi analisis SWOT, dalaman dan luaran. Dimensi dalaman merangkumi faktor organisasi, kekuatan dan kelemahan, serta dimensi luaran merangkumi faktor persekitaran, peluang dan ancaman. Analisis SWOT ialah satu proses yang melibatkan 4 bidang 2 dimensi. Ia mempunyai 4 komponen iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor dalaman organisasi, manakala peluang dan ancaman adalah faktor luaran persekitaran. Secara ringkasnya, andaian asas analisis SWOT ialah organisasi mesti menyelaraskan aktiviti dalaman dengan realiti luaran untuk berjaya. Analisis SWOT menyediakan rangka kerja untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Ia membantu untuk memberi tumpuan kepada meminimumkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada secara maksimum. Kesannya adalah penting untuk mempertimbangkan faktor luaran dan dalaman kerana ia menunjukkan kepada dunia di mana syarikat atau unit beroperasi membolehkannya mempunyai visi yang lebih baik untuk masa depan yang diinginkan. Dari segi kekuatan, Kastam Diraja Malaysia bahagian penguatkuasaan, struktur organisasi bahagian penguatkuasaan boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu Ibu Pejabat, Negeri dan Balai. Pengambilan pegawai kanan Kastam baru-baru ini memberi lebih penekanan kepada graduan yang mempunyai latar belakang perakaunan dan undang-undang. Langkah ini boleh memberi manfaat kepada Jabatan Kastam dengan keperluan kerjanya dari segi kepakaran yang berkaitan. Sebaliknya, faktor kelemahan boleh mempengaruhi kecekapan organisasi. Sesetengah pekerja yang telah berumur sekitar 50 hingga 60 tahun di Kastam tidak komited untuk meningkatkan kebolehan dan pengagihan kualiti mereka. Mereka ini berasa leka dan tidak mahu mengetahui asas penggunaan komputer ataupun teknologi baru. Sebahagian daripada mereka ini adalah pegawai kanan Kastam yang sepatutnya menunjukkan contoh yang terbaik kepada orang bawahan. Keadaan ini akan memburukkan lagi keadaan. Jika diberi latihan, mereka hanya menumpukan kepada kemudahan yang diberikan seperti hidangan yang sangat baik, suasana kondusif serta personaliti pensyarah itu sendiri. Bukannya penilaian menyeluruh yang penting untuk menentukan sama ada latihan itu disasarkan dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di tempat kerja. Akibatnya latihan yang mereka hadiri itu tidak dapat mengubah prestasi mereka dan membazirkan usaha organisasi dan wang pelaburan untuk latihan. Dari segi peluang pula, Jabatan Kastam Diraja Batu Pahat mempunyai banyak kemungkinan untuk menambah baik kemudahan dan syarikat utamanya. Memperkenalkan sistem cukai baru yang dipanggil cukai barang dan juga cukai perkhidmatan ataupun GST. GST ini adalah pengganti kepada cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Melaksanakan GST akan menambahkan lagi pendapatan kepada Jabatan Kastam dan kerajaan. Ia juga boleh menyelesaikan masalah penyelundupan dan ekonomi tersembunyi yang akan menyumbang kepada jangkaan kerugian pendapatan kerajaan. Ancaman pula ialah pemboleh ubah terakhir dalam penilaian SWOT. Dalam teknologi maklumat dan komunikasi, pengimport dan syarikat perdagangan kini lebih maju. Kes penipuan dan penyelundupan telah berubah daripada gerakan fizikal kepada penipuan dokumen.
Bagi Jabatan Kastam, ini adalah satu cabaran yang besar. Mereka harus meningkatkan bidang audit dan kemahiran forensik komputer dan kapasiti untuk mengesan penggunaan yang menyalahi undang-undang bagi dui invoice, penipuan dokumen pelabuhan dan negara asal sedangkan produk diimport dari negara lain. Masalah integriti di kalangan kaki tangan kastam juga sering menimbulkan perhatian orang ramai dan kerajaan. Bagi memastikan ia tidak menjejaskan imej dan integriti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, masalah ini perlu ditangani dengan teliti dan proaktif. Terdapat 4 cadangan kepada permasalahan. Pertama, pemerkasaan boleh dicapai melalui penglibatan dan penyertaan pekerja. Sebelum pemerkasaan, pengurusan atasan dan pertengahan harus berinteraksi secara menyeluruh dengan anggota bawahan mereka. Pemerkasaan boleh membawa kepada persekitaran tempat kerja yang menggalakkan dan memuaskan pelanggan dengan perkhidmatan penghantaran cepat. Organisasi yang mampu membina suasana pemerkasaan pekerja bukan sahaja bermotivasi pekerja, mereka juga boleh meningkatkan produktiviti organisasi. Yang kedua, pengukuran kualiti oleh Jabatan Kastam. Mereka perlu menilai kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan pelanggan. Ini boleh mengesan kesedaran pelanggan jika ia memenuhi atau melebihi jangkaan pelanggan. Borang maklum balas pelanggan hendaklah disediakan di semua kaunter perkhidmatan. Biarkan pelanggan menilai perkhidmatannya. Maklum balas ini hendaklah kerap disusun, dikaji dan dianalisis. Pengurusan atasan harus mengambil sebarang konsep untuk menambah baik perkhidmatan kaunter dengan serius. Yang ketiga, program latihan dan pembangunan juga penting untuk menangani perubahan dalam teknologi dan kepelbagaian organisasi. Oleh kerana banyak pengubahsuaian dalam bidang teknologi, program ini semakin menekankan untuk menjadikan organisasi sebagai organisasi pembelajaran dan mengurus output manusia. Pasal latihan yang penting ialah mengenal pasti keperluan untuk latihan dan pembangunan. Untuk menjadi pentadbiran kastam bertaraf dunia pada 2015, mereka harus memahami tanggungjawab utama mereka dan cara mempromosikan sektor perindustrian. Bagi mana-mana organisasi, pekerja berpengetahuan adalah aset yang sangat penting dan ini harus menjadi matlamat program latihan dan pembangunan. Dan yang terakhir, sistem pengurusan aduan yang cekap untuk manfaat organisasi. Pelanggan dan kaki tangan. Segala aduan mesti disemak secara adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Walaupun adalah perlu untuk mengekalkan kepentingan pelanggan, terdapat satu platform pengisian aduan atau cadangan yang boleh diisi. Bagi aduan yang mempunyai justifikasi, tindakan sewajarnya perlu diambil dan pengadu dimaklumkan tentang tindakan penambahbaikan yang telah atau sedang diambil oleh jabatan. Kesimpulan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Batu Pahat tidak lari dari isu dan masalah seperti rasuah, integriti kepimpinan serta penindasan terhadap pegawai atasan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dapat menyelesaikan masalah-masalah dalaman seperti meningkatkan sikap kepimpinan dari kalangan pegawai atasan kepada pegawai bawahan. Manakala, dengan peluang yang dimilikinya juga, masalah rasuah dan integriti dapat dikurangkan dan diselesaikan dengan baik. Oleh itu, pengurusan strategik di dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia amat penting bagi memastikan organisasi dapat mengatasi isu, masalah serta cabaran yang dihadapi oleh mereka.